Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini Ustazah akan menyajikan satu tajuk iaitu Sam'iyat Bidang Akidah Pendidikan Islam tahun 6. Selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Baiklah anak-anak semua. Apa yang kita nak belajar tentang Sam'iyat? Okey, sebelum tu kita berkenalan. Apa dia Sam'iyat? Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Akal manusia tak mampu nak gambarkan apa dia perkara-perkara sam'iyat tu. Kita memang tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak bayangkan. Tapi macam mana kita boleh tahu perkara-perkara tersebut? Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Daripada Al-Quran, daripada hadis, baru kita tahu cerita tentang perkara-perkara sam'iyat ini. Okey. Seterusnya kita tengok pula dulu apa pula hukum meyakini perkara sam'iyat ini. Okey, hukumnya adalah wajib. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman, wajib yakin dengan perkara-perkara sam'iyat. Kita tidak boleh meragui perkara-perkara tersebut. Bila ada dalam Al-Quran, bila ada dalam hadis, kita kena percaya. Apa dalilnya? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dekat situ perkataan bil ghaib. Bil ghaib itu bermaksud dengan perkara-perkara ghaib. Okey, orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara dan nakir, serta menghadapi soalan-soalan kubur. Dalam alam barzakh, elok je 7 langkah orang yang mengiringi jenazah pergi, malaikat datang kan, malaikat mungkar nakir datang, menyoal di dalam kubur. Okey, Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung amalan di dunia. Dalam alam barzakh lagi dah ada, Allah sediakan sama ada nikmat ataupun azab. Nikmat contohnya diluaskan kubur, diberi cahaya di dalam kubur, kan? Kalau contoh azab, dibelit oleh ular dan sebagainya yang kita takut dengar, kan? Semua itu bergantung kepada amalan kita semasa hidup di dunia. Ni contoh gambar kubur. Ni bukan alam barzakh tapi gambar kubur. Alam barzakh tu yang di dalam kubur tu. Yang kena fahamnya tu. Kubur lain, alam barzakh tu lain. Okey. Seterusnya kita tengok perkara yang kedua, iaitu padang mahsyar. Apa dia pula padang mahsyar ni? Padang sekolah ke? Okey, padang mahsyar ialah tempat perkumpulan semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur untuk menerima pengadilan atas amalan masing-masing di dunia. Bila semua dibangkitkan daripada kubur, bangkit daripada alam barzakh, semua akan berkumpul di satu tempat. Namanya padang mahsyar. Okey, di padang mahsyar ini sangat dahsyat keadaannya. Hanya para rasul dan nabi dan orang-orang yang soleh sahaja yang berada dalam keadaan tenang dan aman. Digambarkan di padang mahsyar tu sangat panas. Matahari dikatakan sejengkal dari atas kepala, kan? Tetapi semua itu bergantung amalan masing-masing. Kalau para rasul dan orang-orang yang soleh akan berasa tenang, aman, tak ada masalah apa-apa pun, kan? Kita nak bersama dalam golongan para rasul dan orang-orang soleh ini tadi.
Kalau kita tak mau, kita rasa kepanasan, otak menggelegak sebab matahari dekat kan, peluh penuh sampai lemas dengan peluh sendiri, penuh macam lautan kan. Itu balasan masing-masing dalam tempoh. Buat apa di padang mahsyar ini? Semuanya berkumpul untuk menanti pengadilan daripada Allah Ta'ala. Ya, semua dikumpulkan daripada umat Nabi Adam hinggalah umat akhir zaman Nabi Muhammad. Hari akhirat nanti semua akan dikumpulkan semula. Okey, seterusnya kita tengok pula perkara sam'iyat yang ketiga ialah mizan. Mizan ni ialah timbangan amalan. Contohnya alat penimbang lah, nak timbang amalan kita. Mereka yang berat timbangan amalan kebaikan, maka beruntunglah. Mereka yang ringan pula akan tergolong dalam ahli neraka. Wa'iyyazubillah. Ya, kita semasa hidup di dunia, malaikat raqib dan atid, ya, mencatat amalan kita. Jadi catatan-catatan daripada para malaikat inilah yang akan ditimbang nanti. Nak timbang menggunakan mizan tadi. Ya, mizan ni alat penimbang. Kalau ikut gambar Ustazah tunjuk tu, itu gambar hiasan sahaja, ya. Bukan rupa itu penimbangnya. Mungkin lagi canggih, kita tak tahu macam mana sebab kita tak dapat nak menggambarkan. Cuma kita kena tahulah mizan ini ialah penimbang, ya. Okey, boleh faham ya? Seterusnya kita tengok pula perkara sam'iyat seterusnya, iaitu sirat. Apakah sirat? Okey, sirat ialah titian yang merentangi neraka Jahannam. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini. Ghaib. Ghaib ni maksudnya benda yang kita tak nampak. Kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi kita beriman, kita yakin, kita percaya. Itu dia. Dan orang beriman, dia kena percaya. Wajib percaya, wajib yakin dengan perkara-perkara ghaib ini. Okey, ya, itu dalilnya. Kita tengok pula apa contoh-contoh perkara sam'iyat. Okey, kita biasa dengar dah perkataan-perkataan ni. Syurga, neraka, sirat, malaikat, alam barzakh, mizan, padang mahsyar, hari kiamat dan soalan kubur. Ya. Ini antara perkara-perkara sam'iyat. Ada perkara-perkara yang lain lagi, contohnya pahala, dosa, kan? Macam-macam, banyak lagi perkara-perkara sam'iyat yang kita tahu, kita dengar ceritanya melalui Al-Quran dan hadis, tapi kita tak boleh nampak. Okey, contohnya. Okay, kita tengok pula seterusnya, kita kupas sikit-sikit beberapa perkara. Okay, kita tengok pertama perkara sam'iyat, iaitu alam barzakh. Apa yang dimaksudkan dengan alam barzakh? Kita kena percaya alam barzakh, tapi alam barzakh ni ialah iaitu alam kubur. Sebelum dibangkitkan pada hari kiamat, ya, kita orang Islam bila dah meninggal, kita akan dikuburkan, dikebumikan. Dalam kubur tersebut kita akan menunggu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Okey, dalam tempoh penantian itulah dikatakan alam barzakh. Ya, dalam alam ini, alam barzakh ini, semua manusia akan didatangi malaikat mungkar dengan selamat menuju ke syurga. Kepantasan melintasinya bergantung amalan masing-masing. Ya, bayangkan ada jambatan, di hujung jambatan ialah syurga, pintu syurga. Kita kena melintas ataupun merentangi jambatan tersebut, melintasi jambatan tersebut. Okey, kena jalan atas jambatan, kena lalu atas jambatan. Di bawah jambatan tersebut ialah neraka Jahannam. Jadi, semasa proses melintas jambatan tu, kalau terjatuh, maka masuklah ke neraka Jahannam. Wa'iyyazubillah min dzalik.
Ya, kita mohon moga kita tergolong dalam golongan yang boleh melintas jambatan tersebut dengan tenang, dengan laju, dengan aman, kan? Dengan mudah sekali. Okey, proses melintasi jambatan tu juga digambarkan di dalam hadis Nabi. Ada yang melintas dengan sepantas kilat, laju seperti kilat. Ya, ada yang melintas berjalan kaki, berlari. Ada yang merangkak, nak terjatuh, kan? Jadi ini itu gambaran. Ya, macam ni Ustazah tunjukkan gambar, Ustazah jumpa. Gambar yang begini, gambar ni ini hanya sekadar gambar hiasan. Kena ingat tu. Tapi gambarannya macam tu. Bila jatuh, masuk ke neraka. Tapi bila berjaya melintasi sirat tersebut, di hujungnya adalah pintu syurga, syurga yang sangat indah, kan? Dikatakan juga sirat itu sangat halus. Ada yang kata sangat halus sehingga kan seperti sehelai rambut dibelah 7. Bayangkan nak kena berpijak dekat atas tali pun kita akan terjatuh, kan? Tapi semua itu bergantung amalan masing-masing. Okey, seterusnya kita tengok pula perkara sam'iyat yang seterusnya iaitu syurga. Syurga, apa dia syurga? Tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan. Disediakan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Kita tahu bila sebut syurga, semua orang nak masuk syurga. Dari budak kecil lagi dah pandai cakap. Nak masuk syurga, kan? Nak masuk syurga. Syurga tu apa? Sebab syurga ini benda yang perkara tempat yang sangat indah, yang digambarkan sangat indah. Semua orang nak pergi. Okay. Kemudian terdapat tempat taman-taman yang mempersonakan. Di dalam syurga ada pelbagai taman, digambarkan taman yang indah-indah, ada mata air dan sungai-sungai yang mengalir, ada bidadari, benda pakaian ahli syurganya sangat indah. Kalau di bumi, di dunia sekarang, orang lelaki tak boleh pakai kain daripada sutera, kan? Tak boleh pakai baju yang diperbuat daripada kain sutera. Tapi di syurga semua sudah menjadi halal. Semuanya indah-indah belaka. Memakai hiasan emas, mutiara. Okey, makan minum pun lazat-lazat dan macam-macam lagi, keindahan yang kita tidak dapat nak gambarkan. Macam mana indah, sangat indah. Moga-moga kita berdoa sangat, moga-moga kita dapat masuk menjadi ahli syurga. Ni gambar hiasan. Gambar pun tak akan dapat menggambarkan sebenarnya keadaan syurga macam mana. Okey, seterusnya kita tengok. Mula lepas syurga, perkara sam'iyat seterusnya ialah neraka. Syurga lawannya neraka. Okey, neraka ni apa dia? Tempat yang sangat panas, dahsyat dan menakutkan. Semua orang tak nak, takut masuk neraka, tak nak masuk neraka. Okey, ia disediakan untuk mereka yang ingkar perintah Allah. Yang ingkar, yang tak mahu. Allah suruh buat, dia tak nak buat. Allah suruh solat, dia tak nak solat. Jadi tempatnya di mana? Di neraka lah kalau macam tu. Penghuninya amat tersiksa. Duduk di neraka bukan duduk diam-diam saja macam tu, tapi diseksa. Diberi minuman seperti tembaga cair yang panas. Tembaga macam besi tu dicairkan, gelegak-gelegak mendidih, kemudian bagi minum. Habis terbakar-terbakar semua, muka hangus terbakar, usus terpotong-potong. Ini antara bentuk siksaan. Dia macam-macam lagi bentuk siksaan di dalam neraka. Wa'iyyazubillah, na'udzubillah min zalik. Janganlah kita tergolong dari ahli begini. Seterusnya, ini gambaran tentang neraka, lautan api sanggup kuredah ni. Lautan api dah sampai dah hitam dah. Okey. Seterusnya kita tengok pula kesan beriman. Apa kesan bila kita beriman dengan perkara-perkara sam'iyat? Yang pertama, kita akan menjadi manusia yang bertakwa.
Ya, kalau kita beriman, kita jadilah yang bertakwa. Okey, iaitu kita yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya. Kemudian kita menginsafi azab di akhirat. Kita takut, tak mau kena azab. Ya, jadi kita kena yakinlah dengan perkara-perkara sam'iyat. Okey, yang kedua, kita akan menjadi redha Allah sebagai matlamat. Kita akan mencari redha Allah. Tujuan kita hidup di muka bumi ini, apakah tujuannya Allah hidupkan kita? Bukan saja-saja Allah hidupkan kita secara kebetulan ke apa ke, bukan. Ada sebabnya, ada benda yang kita kena cari semasa kita hidup, iaitulah redha Allah. Redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah redha dengan kehidupan kita, barulah kehidupan kita akan diberkati. Kita akan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Ya. Okey. Macam mana nak jadikan redha Allah sebagai matlamat? Caranya, jadikan Al-Quran dan Sunnah panduan hidup. Al-Quran bukan sekadar kita baca sahaja, tapi ambil iktibar daripada pengajaran dalam Al-Quran, jadikan panduan hidup kita. Okey, seterusnya, isi masa dengan perkara yang berfaedah. Ini antaranya. Kalau kita buat perkara yang tidak berfaedah, yang lara ataupun tidak bermanfaat, Allah redha ke tidak? Kena fikir macam tu. Okey, seterusnya, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bila kita beriman dengan perkara sam'iyat, kita akan taat perintah Allah. Kita takut nak buat perkara yang Allah larang. Kita tak nak buat. Kita tahu Allah marah, Allah tak bagi, kita tak nak buat. Allah suruh, itu yang kita nak buat. Okey. Pertamanya, kita kena istiqamah melakukan ibadah fardu dan sunat. Ya, istiqamah maksudnya berterusan. Contohnya solat. Kita kena berterusan. Janganlah solat zuhur solat subuh tidak. Asar kan solat, maghrib solat, isyak tidak. Kan? Ada ke yang macam tu? Kena istiqamah. Kena buat. Kemudian tak payah kena suruh. Buat, masuk je waktu tu, buat dah pandai sendiri. Okey, seterusnya, hindari maksiat dan sifat yang keji. Itu caranya kita menjauhi larangan Allah. Kita tahu perkara tu maksiat. Maksiat ni maksudnya perkara tu mendatangkan dosa. Dah tahu perkara tu berdosa, walaupun buang sampah. Buang sampah tu pun maksiat lah. Buang sampah pun maksiat. Kalau dah tahu perkara tu maksiat, jangan kita buat. Okey, seterusnya, mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bila kita beriman dengan perkara yang sam'iyat, kita akan jadi orang yang suka buat baik, suka membantu mereka yang memerlukan, bersikap pemurah dan dermawan. Okey, seterusnya, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Okey, bila dah individu semua dah baik, akan lahirlah masyarakat yang baik. Masyarakat yang saling tolong-menolong. Masyarakat yang bersama-sama mencegah kemungkaran. Okey, seterusnya. Habis dah kesan. Maka masuk kepada rumusan. Apa yang kita pelajari daripada tajuk sam'iyat ini, rumusannya ialah, pertama, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat. Wajib. Bagi orang Islam, kita wajib, mesti beriman. Kalau tak beriman, tak percaya, hukumnya berdosa. Okey. Yang kedua, buktikan. Bila dah beriman, kena buktikan keimanan kita kepada perkara sam'iyat ini. Okey. Yang ketiga, istiqamah melakukan ibadah fardu. Itu antara cara kita buktikan keimanan kita. Kita kena istiqamah, berterusan melakukan ibadah fardu. Seterusnya, memperbanyakkan amalan sunnah. Puasa sunat, solat sunat, bersedekah. Tak ada duit nak sedekah, senyum pun sedekah.
Okey, kemudian jauhi segala larangan Allah Ta'ala. Benda yang Allah larang, kita tak payah buat. Ya. Alhamdulillah. Maka selesai sudah pembelajaran kita tajuk sam'iyat pada kali ini. Sekian dulu daripada Ustazah Yus. Terima kasih sudi belajar dengan Ustazah Yus. Ya. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.